اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syarrad dawabi 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi hukum dan ketetapan Allah ialah orang-orang yang kafir, yang degil dengan kekufurannya. Sebab itu mereka tidak mahu beriman. Iaitu orang-orang yang engkau telah mengikat perjanjian setia dengan mereka. Kemudian mereka mencabuli perjanjian setianya pada tiap-tiap kali. Sedang mereka tidak mahu memelihara dirinya dari keaiban mencabuli perjanjian itu. Oleh itu, jika engkau menemui mereka dalam peperangan, maka hancurkan mereka, supaya dengan itu orang-orang yang di belakang mereka gerung gentar. Mudah-mudahan orang-orang itu pula beringat insaf. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari suatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang khianat. Dan janganlah orang-orang yang kafir itu menyangka bahawa mereka telah terlepas dari kekuasaan dan balasan kami.
Sesungguhnya mereka tidak akan dapat melemahkan kekuasaan kami. Dan sediakan untuk menentang mereka musuh yang menceroboh. Segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia. Untuk menggerungkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedangkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu. Dan kamu tidak akan teraniaya. Masih lagi berada dalam penafsiran Suratul Anfal. Surah yang ke-8 pada juzuk yang ke-10. Pada ayat yang ke-55 sehingga ayat ke-60. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menganjurkan dan memerintahkan umat Islam supaya menjaga perjanjian. Menjaga sebarang bentuk persetujuan walaupun dengan musuh. Dan juga tidak memungkirinya atau tidak mencabulinya. Melainkan sekiranya diketahui musuh itu hendak mengkhianati orang Islam atau umat Islam. Dan ayat yang kita bacakan juga menjelaskan dan menerangkan tentang kewajiban, persiapan dan persediaan perang bagi memerangi musuh dengan segala keupayaan dan kekuatan serta kemampuan. Dan seruan untuk orang Islam berganding bahu, tolong menolong, bantu membantu bagi menguatkan Islam dan umat Islam, khususnya dalam menghadapi peperangan dengan musuh-musuh Islam. Kalau sebelum ini, ayat sebelum ini, kita telah menceritakan bagaimana kehancuran orang-orang kafir musyrik dan bandingan kekalahan dan kehancuran mereka samalah sebagaimana yang berlaku kepada tentera Firaun. Kekalahan mereka bukan sekadar kekalahan di medan perang, bukan kekalahan di akhirat kelak. Dan kesakitan mereka bukan sekadar kesakitan kerana dibunuh di medan perang, bukan kerana dicabut nyawa dengan penuh kekerasan oleh malaikat maut dengan memukul wajah dan belakang mereka. Sebagaimana kita ceritakan semalam bila dilihat mayat Abu Jahal dalam peperangan Badar, ada kesan sebatang di belakangnya. Dan bila ditanya pada Nabi SAW, maka Rasulullah menceritakan itu adalah pukulan pada malaikat. Baik, Allah Ta'ala telah menyebut satu persatu kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi SAW. Sama ada kalangan orang musyrik Mekah ataupun kalangan orang munafikin, atau juga di kalangan syaitan dan jin. Yang kita tahu bagaimana iblis menyerupai Suraqah bin Malik bin Ju'shum untuk sama-sama menguatkan tentera musuh. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana akhirnya tentera iblis melarikan diri bila melihat malaikat Jibril. Maka Allah Ta'ala menyebut satu lagi bentuk musuh yang berperanan dalam peperangan, yang berperanan di dalam memusuhi Islam. Itu golongan-golongan yang tikam belakang. Sedangkan umat Islam ada perjanjian damai dengan mereka. Allah berfirman, Inna syarrad dawabi indallah. Seburuk-buruk manusia di sisi Allah. Perkataan dawab asalnya memberi maksud binatang. Kerana kelakuan mereka mengkhianati perjanjian dan mengkhianati piagam, mengkhianati perlembagaan, maka mereka Allah samakan seperti binatang dawab. Dan mana-mana kelompok manusia yang tidak pernah mempedulikan perintah dan hukum hakam Allah, maka mereka diumpamakan seperti binatang. Kerana apa? Sudah tidak berguna. Kita berguna selagi mana kita taat pada Allah. Kita bernilai selagi mana kita patuh pada perintah Allah. Tapi ketika mana kita tidak patuh, kita tidak taat kepada perintah Allah, maka Allah Ta'ala menamakan kelompok ini sebagai dawab, binatang. Bahkan Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, dalam ayat dan surah yang lain, Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka sudah menjadi seperti binatang. Bahkan mereka lebih sesat.
Baik, ayat ini yang Allah Ta'ala sebut, seburuk-buruk binatang, yakni seburuk-buruk manusia yang tidak berguna seperti binatang ini. Siapakah yang dimaksudkan dia dengan ayat ini? Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka ialah Banu Quraizah. Siapa Banu Quraizah? Kelompok Yahudi yang mendiami Madinah yang telah memeterai perjanjian setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berganding bahu dengan Rasulullah mengelakkan pencerobohan musuh dan bekerjasama untuk menangani sebarang permusuhan luar bagi menyerang kota Madinah. Tetapi Bani Quraizah mengkhianati Islam, umat Islam, mengkhianati Rasulullah beberapa kali. Pengkhianatan mereka pertama ialah mereka menghulurkan bantuan senjata kepada musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Dan bila mereka ditanya, kenapa khianat? Kenapa beri senjata kepada musuh bagi melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu mereka berkata, nasina wa akhtana, kami lupa, kami silap. Dengan mudah. Padahal pengkhianatan itu besar, menyalurkan senjata pada musuh. Dan kemuncak pengkhianatan mereka, pemimpin-pemimpin mereka datang kepada musyrikin Mekah. Bertemu dengan Abu Sufyan untuk menyerang Madinah. Sehingga berlakulah peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini bukan sekadar kerana keinginan musyrikin Mekah bagi menyahkan umat Islam daripada Madinah. Tetapi kerana adanya dokongan Yahudi, khususnya Bani Quraizah, yang datang dengan pemimpin mereka memberi jaminan untuk membantu dari semua aspek dan mengkhianati piagam Madinah yang telah dimeterai antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini secara khusus turun kepada Yahudi Bani Quraizah. Kerana khianat mereka bermula daripada perang Badar lagi. Kita tahu Yahudi yang utama yang duduk di Madinah waktu itu bermula daripada Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Bani Qainuqa juga mengkhianati Nabi SAW dan hukumannya dihalau keluar. Demikian juga Bani Nadir dihalau keluar. Dan kedua-dua kabilah Yahudi ini berkumpul di Khaybar. Mengumpul bala tentera seramai 20,000 orang untuk menyerang Nabi SAW kembali. Sehingga berlakulah peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Satu lagi kelompok Yahudi namanya Bani Quraizah. Mereka mengkhianati Rasulullah berkali-kali. Tapi seringkali Rasulullah memberi amaran, beri peluang. Sebab asas Islam tidak memusuhi sesiapa. Tetapi bila mereka memusuhi Islam, Islam bersedia menghadapi mereka. Yang akhirnya Bani Quraizah dihukum bunuh lelaki yang baligh, ditawan wanita dan kanak-kanak, dirampas harta. Maka Allah menyebut pengkhianatan ini. Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW. Allah menyatakan seburuk-buruk manusia itu mereka Bani Quraizah, buruk di sisi Allah. Alladzina kafaru, perbuatan kufur mereka pada Allah. Fahum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Walau mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui tentang kebenaran Islam, namun mereka terus dengan dua sifat tadi, iaitu kufur, engkar, dan kemuncaknya ialah mereka mengkhianati perjanjian yang sama-sama dipersetujui, dan sifat mereka tidak pernah takut daripada kesan perbuatan dosa mereka. Allah kata, alladzina ahadta minhum, orang-orang yang kamu laksanakan perjanjian dengan mereka. Summa yanquduna ahdam, kemudian mereka ini mengingkari, memungkiri perjanjian tersebut. Fi kulli marah, setiap kali, bukan sekali, setiap kali. Wahum la yattaqun, ini tak takut kesan mengkhianati perjanjian. Dalam Islam, Islam mengajar kita untuk menghormati perjanjian. Walaupun perjanjian tadi dengan musuh. Islam nak jaga sebarang bentuk-bentuk perjanjian. Bukan bila Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah, Nabi menepatinya. Sehingga musuh mengkhianatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW buat perjanjian dalam piagam Madinah. Atau disebut Sahifah Madinah. Nabi menghormati hak orang Yahudi untuk tinggal di Madinah. Untuk mereka berniaga, untuk mereka bermuamalah. Baginda SAW tak usik. Tetapi seringkali orang kafir yang mengkhianatinya. Terlihat dalam hadis diceritakan, diriwayatkan daripada Imam Ahmad,
daripada Syu'bah bin Salim bin Amir. Satu hari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu memperjalankan bala tenteranya menuju ke sempadan Rom. Sedangkan Muawiyah buat perjanjian damai dengan Rom. Tapi digerakkan tentera. Berhampiran dengan sempadan. Mengambil kira kalau ada apa-apa berlaku serang terus. Walau tempoh perjanjian itu masih ada. Maka seorang lelaki, seorang tua yang menaiki kenderaannya berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wafa'an la ghadaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tepati janji wahai Muawiyah, jangan khianat. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kerana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man kana bainahu wa baina qaumin ahd fala yahillanna 'uqdatan wala yashuddaha hatta yanqadi amaduha aw yumbadha ilaihim ala sawa. Kata seorang lelaki ini, Rasulullah bersabda, siapa yang antaranya dengan kaum lain satu perjanjian, maka jangan dimungkiri perjanjian tersebut. Dan jangan juga dikuatkan perjanjian tersebut sehinggalah tamat tempohnya atau mereka yang mengkhianatinya. Lalu Muawiyah ni sampai berita hadis ini kepada beliau. Lalu beliau mengundurkan kembali tenteranya. Rupa-rupanya lelaki itu seorang sahabat bernama Amr bin Ambasah radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya orang Islam jaga dari sudut perjanjian. Tidak boleh khianat walaupun berjanji tadi dengan musuh. Mereka musuh yang khianat. Ini asas hubungan dipanggil alaqah dauliyah, hubungan antarabangsa Islam, umat Islam dengan kaum lain. Bukan ini juga ajaran kepada kita semua supaya kita jangan khianat kalau kita buat perjanjian. Yang berjanji secara syarikatnya, yang berjanji secara perniagaannya dan sebagainya, maka jangan khianat. Kita dah janji macam tu, kita tepat. Kadang-kadang kita janji nak jual dah pada orang ni, maka kita jual, melainkan dia enggan menerima atau dia tak nak beli. Maka dia yang membatalkannya. Maka jangan kita mengkhianati apa yang kita janjikan. Lihat bagaimana diceritakan kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana dia ikut sama dalam peperangan. Sampai ke pinggir bandar. Lalu Salman berkata kepada para tentera Islam yang lain, biarkan aku bercakap dengan mereka dahulu, jangan serang dulu. Sebab asas Islam dengan bukan Islam tidak menyerang mereka, melainkan ditawarkan perjanjian. Kalau ada perjanjian, kita hormat. Dan bila kita berhadapan dengan orang kafir, kita tawar dulu perjanjian damai. Islam bukan orang kata terdesak untuk berperang. Berperang bukanlah keutamaan dalam Islam. Berdamai itu keutamaan. Kerana itu kata Salman Al-Farisi, aku nak ajar kepada kamu apa yang Rasulullah ajar pada aku bila berhadapan dengan musuh. Kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak mereka terlebih dahulu sebelum berlaku peperangan. Lalu diberikan keizinan pada Salman Al-Farisi untuk bertemu dengan kelompok musuh. Maka Salman pun datang berkata kepada mereka, innama kuntu rajulan minkum, saya salah seorang daripada tentera Islam. Fahdani Allah azza wa jalla lil Islam. Dulu saya kafir, sekarang saya dapat petunjuk dan dapat Islam. Fa in aslamtum falakum malana. Kalau kamu wahai musuh semua masuk Islam, maka kamu saudara kami. Wa alaikum ma alaina. Apa yang menjadi hak kamu, kami hormati. Dan kalau kamu disakiti, kami akan membela kesakitan kamu. Kami akan jaga kamu. Wa in abaitum, tapi kalau kamu enggan menerima Islam, fa'addu jizyata wa antum saghirun, bayar jizyah. Dan kadang kamu tunduk kepada kekuasaan Islam. Wa in abaitum, kalau sekiranya kamu enggan menerima dua-dua tawaran ini, nabadnakum ala sawa, maka kita akan berperang. Kemudian dia membacakan ayat, innallaha la yuhibbul khainin, Allah tidak suka kepada orang khianat. Di mana Salman memberi tempoh sehingga 3 hari untuk orang kafir berfikir. Artinya orang Islam bila berhadapan dengan musuh, mereka beri tawaran damai. Sama ada kamu masuk Islam, ini tawaran damai pertama. Maka kami akan jaga hak kamu. Ataupun kamu bayar jizyah, maka kami juga akan jaga hak kamu. Atau kalau kamu enggan kedua-duanya, berarti berperang. Maka kami beri tempoh kepada kamu 3 hari berfikir. Sehinggalah hari keempat tidak mendapat jawapan, maka umat Islam boleh memerangi kota ini, akhirnya mendapat kemenangan. Pernah satu ketika berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika mana tentera Islam menyerang negara musuh secara mengejut.
Lalu pemimpin negara tadi tak berpuas hati dengan tindakan tentera Islam waktu itu. Bukankah kamu seharusnya datang memberi amaran pada kami, memberi peringatan pada kami, menawarkan perjanjian damai pada kami? Kenapa alih-alih serang? Lalu surah ini sampai pada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengarahkan tentera Islam supaya berundur kembali. Undur balik. Dan beri tempoh pada mereka, mereka hantar wakil cakap dulu sebagaimana Salman Farisi cakap. Dan beri tempoh 3 hari, selepas itu barulah boleh bertindak. Akhirnya tentera Umar bin Abdul Aziz berundur balik. Kerana berpegang kepada prinsip perdamaian Islam. Dan mereka hantar wakil menyuruh ke arah Islam, jizyah atau perang. Dan selepas hari keempat mereka masuk, mereka dapati semua penduduk itu memeluk Islam. Kenapa? Kerana akhlak berpegang pada janji dan berpegang pada perdamaian. Macam saya katakan, Islam tidak mengharapkan peperangan. Walaupun dalam peperangan itu ada kelebihan mati syahid dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya musuh inginkan perdamaian, bukan inginkan perjanjian, maka Islam mematuhinya. Allah berfirman, wa in janahu lis-salm fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka cenderung untuk damai, maka damai. Kalaulah damai mereka untuk khianat, untuk tipu, maka tawakal pada Allah. Serahkan pada Allah. Dalam satu hadis, Nabi menyatakan, salasatun al-muslim wal kafir fihinna sawa. Ada 3 perkara. Orang Islam atau orang kafir sama saja. Ada 3 perkara. Kena pegang, kena patuh, kena ikut. Islam ke atau orang kafir? Kita bermuamalah sama Islam ke? Bermuamalah dengan orang kafir ke? Maka sama. Man ahadtahu fawaffi bi ahdihi musliman kana au kafira. Kalau kamu berjanji, maka tunaikan janji kamu sekalipun kamu janji dengan orang Islam atau orang kafir. Dan kalau kita berjanji baik Islam, baik kafir, maka kita kena tunaikan benda itu. Tak boleh kata dia kafir Ustaz, tak payah. Tidak begitu. Islam ni dia berprinsip. Muamalah dengan manusia dengan ada prinsip. Kalau kita dah berjanji, even dengan orang kafir sekalipun, kita kena tepatlah. Kita janji hutang dengan dia, minggu depan saya bayar. Minggu depan bayarlah. Oh dia kafir, tak apa. Kafir harbi. Bukan dia boleh masuk syurga pun, neraka. Jangan begitu. Kita yang tiada masalah. Kerana itu kata Rasulullah, kalau kamu bermuamalah dengan Islam atau kafir, bila berjanji tepati. Satu. Yang kedua kata baginda SAW, وَمَنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَحِمْ فَصِلْهَا. Siapa pun yang ada hubungan rahim, maka hendaklah disambung. Musliman kana au kafiran. Sama ada rahim di Islam atau kafir, sambung. Kalau ayah dia bukan Islam, dia kena sambung silaturahim. Kalau sekiranya anak itu bukan Islam, dia kena sambung silaturahim. Kerana hubungan kekeluargaan tidak boleh diputuskan walaupun seorang itu memeluk Islam. Tak boleh. Sebab itu bila salah seorang isteri Nabi SAW bernama Ramlah Ummu Habibah, bila ibunya datang untuk menziarahinya di Madinah, dia bertanya, afa asiluha? Ya Rasulullah, apakah saya perlu melayan ibu saya? Nabi kata, siliha, layan. Itu ibu kamu. Berarti Islam tidak pernah memutuskan hubungan kekeluargaan walau berbeza agama. Yang itu kita kena tahu, kena ingat. Jangan masuk Islam putus hubungan keluarga. Tidak, jaga. Kemudian yang ketiga, Nabi kata sama je Islam kata orang kafir, kena buat. Wa man itamanaka ala amanatin fa'addiha ilai musliman kana au kafiran. Siapa pun yang dia beri amanah, maka hendaklah dia tunaikan amanah, Islam ataupun kafir. Tuan-tuan kerja dengan orang kafir. Maka orang kafir ni beri amanah, tuan-tuan kerja bidang ni, bagi yang ni, buat benda ni, buat benda tu. Maka kita kena patuhlah, itu amanah sebab kita dibayar gaji. Sebagaimana perkara tadi bukan maksiat. Jadi 3 perkara kita kena patuh, sama ada sesama Islam atau dengan orang kafir. Yang pertama perjanjian. Yang kedua silaturahim. Dan yang ketiga amanah. Kalau ada orang bukan Islam beri amanah, dan kita tahu baginda sallallahu alaihi wasallam digelar Al-Amin. Kerana bila mana-mana orang Mekah nak bermusafir, orang kafir ke orang Islam nak bermusafir, mereka tinggalkan barang-barang mereka di sisi Nabi SAW. Barang yang berharga. Maka Nabi menjaga. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sewaktu nak berhijrah, baginda meninggalkan Sayyidina Ali supaya menyerahkan barang amanah tadi pada empunya. Walaupun ni barang-barang amanah, orang bukan Islam bagi kat dia. Tetapi kita jangan atas nama orang bukan Islam lalu kita tunjuk perangai buruk. Islam sentiasa tunjuk perangai baik.
perangai amanah, integriti. Perangai-perangai yang menjadi dakwah sebenarnya. Kita jangan ingat, oh ini bukan Islam, cincai-cincai lah. Tak boleh cincai-cincai. Ada benda yang kita kena patuhi. Perjanjian kita, amanah kita, hubungan silaturahim kita jaga semua. Dan ini asasnya. Jadi bila Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini tentang orang-orang yang tidak mau mematuhi janji, mereka ini seburuk-buruk makhluk Allah. Wajib mematuhi janji. Walaupun ayat ini turun kepada orang kafir Bani Quraidah, tapi jadi peringatan kepada semua umat. Kemudian Allah berfirman, فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ. Orang yang khianat kamu, kalau kamu jumpa mereka di medan perang, فَشَرِّدْ بِهِمْ, musnahkan mereka. Nak beritahu besarnya khianat. Besarnya khianat. Apa tadi khianat sehingga ingin menjatuhkan kerajaan Islam. Walau dia ada netizen, citizen kepada negara Islam Madinah. Kata Allah, fasyarid bihim, musnahkan mereka. Man khalfahum la'allahum yadhakkarun, supaya yang datang sesudah itu mendapat pengajaran daripada peristiwa ini. Siapa yang khianat, dia tak ada tempat dalam Islam. Kan itu kata Nabi SAW, pada hari kiamat kelak, likulli ghajirin liwa yaumal qiyamah yurfa' lahu biqadri ghadrihi ala wala ghadir a'zam ghadara min amiri ammatin. Kata Nabi SAW, setiap pengkhianat pada hari kiamat kelak dia ada bendera yang dibawa. Bendera tadi akan berada pada kedudukan mengikut pengkhianatannya. Kalau sekiranya khianatnya lagi besar, maka benderanya jadi tinggi untuk tunjuk dia pengkhianat. Maka supaya semua mengetahui bahawa khianat merupakan satu dosa besar. Jangan khianat, terutamanya bila kita diberi amanah. Sama ada dalam aspek kenegaraan ataupun aspek-aspek yang lain, kekeluargaan, aspek-aspek muamalah, aspek-aspek pekerjaan. Maka jangan khianati. Bukan orang yang bersyarikat. Kalau salah seorang mengkhianati, maka Allah Ta'ala murka kepadanya. Kita bersyarikat, bagus. Tiba-tiba dia pecah wang syarikat, pecah mana? Khianat. Kepercayaan kawannya. Maka ini adalah dosa besar. Bukan dosa yang kecil. Khianat dalam perang ini lagi teruk. Sehingga Allah Ta'ala memerintahkan orang Islam untuk hancurkan setiap pengkhianat ini. Kata Allah, wa imma takhafanna min qaumin khianah. Sekiranya kamu bimbang ada kaum yang ingin mengkhianati kamu, fambit ilaihim ala sawa, maka buang perjanjian dengan mereka. Nabi SAW diperintahkan. Dan umat Islam juga diperintahkan. Bila kita nampak bawadir ni bunga-bunga pengkhianatan. Dan nampak macam tak berapa nak hormati perjanjian dan sebagainya, maka ketika itu terang-terang kita tolak depan dia. Tak bila mereka yang buat perjanjian, mereka nak tunjuk tak suka dengan perjanjian, mereka akan tunjuklah bunga-bunga khianat. Dipanggil bawadir. Alamat-alamatnya. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu nampak alamat-alamat khianat, maka buang perjanjian tadi, jangan patuhi janji lagi perjanjian tersebut. Kerana mereka telah menunjukkan pengkhianatan. Inna Allah la yuhibbul khainin. Allah tak suka orang yang khianat. Wa la yahsabanna alladhina kafaru sabaku. Innahum la yu'jizun. Jangan mereka menyangka. Jangan orang-orang kafir menyangka bahawa mereka dengan pengkhianatan tadi mereka akan berjaya. Mereka akan menang. Mereka akan berkuasa. Bahkan mereka tidak mampu mengalahkan kehendak Allah, pertolongan Allah. Supaya kita belajar dalam satu sifir kehidupan, siapa pun yang khianat dia tak akan menang. Pengkhianat tidak akan menang. Pengkhianat bagaikan menggali lubang sendiri untuk dia masuk ke dalamnya. Untuk dijatuh ke dalamnya. Sebab itu Islam amat menekankan tentang amanah kita dalam suatu perkara. Dalam melaksanakan suatu perintah dan juga suatu perkara yang penting. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang khianat musuh. Maka yang penting, kita kalau tahu orang dah khianat, apa yang patut kita buat? Bersedia. Kalau kita dah tahu orang nak khianat kita, maka kita kena bersedia dengan segala kemampuan kita. Tak kira kita orang tu khianat dengan kita pada apa-apa urusan sekalipun. Bila nampak orang tu khianat, maka kita bersedia. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Maka hendaklah kamu menyediakan
persiapan kamu untuk menghadapi mereka. Mastata'tum, apa sahaja kemampuan kamu, min quwwatin, daripada segala kekuatan. Sama ada wa min ribatil khair, iaitu kuda-kuda, dengan menambat kuda-kuda, dengan menyediakan kuda-kuda. Baik, ini mengikut zaman. Walaupun kita tahu kuda ni masih lagi digunakan untuk menghantar, untuk berperang pada tempat berbukit-bukit, ia memang masih digunakan. Setengah polis-polis bandaraya menggunakan kuda-kuda di bandar-bandar. Tetapi ayat ini merujuk kepada senjata yang paling canggih waktu itu. Kalau hari ini senjata seperti kapal selam, senjata seperti pesawat tempur, senjata seperti meriam, ataupun kita sebut dabbabat, kereta kebal, merupakan kekuatan. Sehingga setiap negara bila nak tahu dia kuat tak kuat, pertama tengok pesawat tempur dia banyak mana. Yang kedua tengok dabbabat, kereta kebal dia banyak mana. Kereta perisai dia banyak mana. Yang ketiga tengok ghawasat, kapal selam dia banyak mana. Ini antara 3 unsur penting yang akan dilihat. Tengok dia ada kereta kebal, ataupun dia ada meriam atau tidak. Dia ada kapal selam atau tidak. Dia ada kapal tempur ataupun pesawat tempur atau tidak. Kalau dia ada, maka dia menjadi negara paling kuat. Sebab tu kalau kita banding satu dunia, tengok Amerika, negara yang paling banyak mempunyai pesawat, mengatasi mana-mana negara lain. Dan juga kapal selam. Dia paling banyak kapal selam berbanding negara lain, termasuk China, termasuk Rusia. Dan mempunyai peledak bom atom yang paling banyak di dunia, mengatasi Rusia, mengatasi negara lain. Maka dia telah tunjukkan satu kekuatan dia untuk gerungkan semua musuh dia. Sedangkan perintah untuk persiapan ini Allah berikan kepada orang beriman. Kata ada benda yang kita katakan kita gagal memanfaatkan perintah Allah. Sebagai contoh perintah supaya bersugi, kita juga gagal memanfaatkan dengan banyak mencipta gigi atau sebagainya. Sedangkan itu perintah dalam agama kita, bersugi, bersiwak. Dan demikian juga perintah dari kekuatan tentera. Itu disebut dalam Al-Quran. Bukan banyak ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita untuk memperkuatkan kekuatan tentera bagi menggerungkan musuh. Dia bukan aspek perang semata-mata. Allah Ta'ala sebut di sini. Turhibuna bihi, kamu menggerungkan dengan persiapan kamu. Itu adu wallah, musuh Allah. Artinya supaya kita tahu, musuh utama dalam senarai kita nak lawan musuh Allah dulu. Sebelum kita cerita musuh kita, musuh Allah dulu. Siapa sahaja yang kacau agama Allah, siapa sahaja yang cuba rosakkan agama Allah, dia menjadi musuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'adu wakum, dan musuh kita. Kemudian Allah menyebut satu lagi musuh. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum. Ada musuh yang kamu tak tahu. Apa maksud musuh yang kamu tak tahu? Sama ada mereka ini di kalangan para munafikin atau di kalangan orang-orang yang tikam belakang. Orang-orang yang tikam belakang ini mungkin bersama dengan kita, tapi bila dia tahu dia kuat, bila dia tahu kita kuat, dia tak berani. Perintah ini bukan sekadar perintah pada negara, pada kita individu. Kita umat Islam mesti tunjuk kita kuat supaya musuh kita tak mengambil kesempatan. Kita ingat kita dalam hidup ni ada musuh. Maka kita juga perlu ada kekuatan kita sendiri. Supaya orang gerung kekuatan ilmu sebagai contoh. Kekuatan kepribadian sebagai contoh. Dan kekuatan persahabatan kita sebagai contoh. Kalau tidak, orang akan menganiaya kita dengan mudah. Sehingga kita tidak nampak hak kita di mana. Sebab orang aniaya. Kerana kita tak ada kekuatan. Kekuatan ilmu kita tak ada. Kekuatan kepribadian kita tak ada. Kekuatan persahabatan kita tak ada. Akhirnya banyak kita tengok orang kena buli ni. Walau dia mampu untuk mengatasinya, tapi kerana dia mencuaikan, mengalpakan faktor-faktor kekuatan yang perlu dibina dalam kehidupannya. Sebab itu kita dalam mendidik anak-anak, kita bina kekuatan. Sebab tuan-tuan pasti bimbang anak-anak kena buli. Bimbang, pergi sekolah, sekian. Maka kita perlu ajar kekuatan dia. Bukan sekadar kekuatan fizikal, kekuatan ilmu. Dan juga kekuatan-kekuatan lain yang kalau andai kata dia dibuli, dia tahu nak mengadu pada siapa, dia nak report guru mana, sehingga haknya dijaga. Jadi bukan sekadar kekuatan yang diperintahkan secara negara. Ini perintah kekuatan negara. Bukan kekuatan peribadi, disebut dalam hadis Nabi SAW. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minul da'if. Orang beriman yang kuat lebih baik dan disukai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Sebab itu kita orang Islam kena kuat. Ada ilmu, yang saya sebut tadi, ada kepribadian, kita ada jalinan persahabatan yang kuat,
Andai kata kita ada masalah, kita ada sahabat-sahabat yang kuat yang boleh bantu kita. Kita ada ilmu yang menunjukkan jalan keluarnya. Dan kita ada kepribadian yang kuat dalam menang asakan orang-orang yang cuba untuk menafikan hak kita. Menafikan apa yang merupakan perkara yang menjadi milik kita. Jadi umat Islam memang terkenal umat yang punya kekuatan yang tersendiri. Bukan kita nak kekuatan nak bully orang, kita tak nak bully orang. Jauh sekali nak zalim orang, kita tahu diharamkan kita menzalimi. Namun bila perkara berkait dengan hak kita, maka ini yang perlu kita pertahankan. Dan ini yang perlu kita bersuara, dan ini yang kita perlu tunjukkan kekuatan. Di sini kita gunakan semua jalinan kekuatan yang Allah sebut. Jadi Allah menyebut 3 musuh utama kita. Kita ada musuh Allah, kita ada musuh diri kita ada musuh yang kita tak tahu. Yang mereka ni flip-flop, kadang dia okey, kadang dia jadi musuh. Kadang nampak okey, baik kita. Tiba-tiba sebaliknya dia jadi musuh. Tak kira kawan kita ke, tak kira apa-apa sahaja, yang saya katakan mereka-mereka yang boleh berubah dalam masa yang singkat. Lalu kita kena perlu ada penampilan, kepribadian, kekuatan. Kekuatan itu penting dalam kita hidup di dunia sebab kita dah baca hadis. Allah suka orang mukmin yang kuat. Tapi bukan maksud kuat kita tampar orang, pukul orang, bukan begitu. Dalam mempertahankan hak kita, dalam mengelak diri kita daripada mudarat orang lain. Kan Nabi menyatakan la darar wala dirar. Jangan melakukan perkara yang memudaratkan, jangan biarkan diri dimudaratkan. Kita tak boleh mudaratkan orang. Kita juga tak boleh biarkan diri kita dimudaratkan sebab dia akan rosakkan agama kita. Dia akan rosakkan kehidupan kita. Maka kita perlu buat sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan. Kata Allah, Allahu ya'lamuhum. Allah tahu musuh-musuh kamu yang terselindung, yang tersembunyi, gunting dalam lipatan, duri dalam daging, Allah tahu. Yang penting kamu buat persiapan. Kadang-kadang kita tak tahu siapa dengki kita. Kita tak tahu. Kita nampak musuh depan mata ni. Musuh yang saya katakan musuh yang diam, musuh yang kita mungkin tak pernah berhubung dengan mereka, tapi mereka merancang untuk menjatuhkan kita. Jadi bagaimana mereka gagal bila kita membina kekuatan? Kita membina kepribadian. Jadi orang yang nak cuba bermusuh dengan kita, dia tengok kita kuat, dia pun tak jadi. Ini yang disebut Allah mengetahui mereka. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah. Apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah. Dalam membina kekuatan ini, dalam menegakkan agama Allah ini, yuwaffa ilaikum, maka akan disempurnakan pahala kamu. Diberikan gantian yang baik kepada kamu. Wa antum la tuzlamun. Dan kamu tidak akan dikurangkan sedikit pembalasan yang kamu lakukan. Tetapi artinya, kewajiban menyiapkan kekuatan ini, kewajiban kita umat Islam dalam semua aspek. Dan membelanjakan harta dalam membina kekuatan tidak menjadi sia-sia. Bahkan Allah Ta'ala tidak akan kurangkan kebaikan, kemuliaan kerana kita mampu, kita belanjakan harta kita pada jalan Allah ini. Iaitu membina kekuatan Islam, kekuatan negara Islam. Bukan saya sebut tadi membina kekuatan kepribadian Muslim kita. Kita nak biar orang kafir melihat orang Islam kuat. Maka setiap sen yang kita belanjakan bagi membina karakter umat Islam, jati diri umat Islam, penampilan umat Islam, kepribadian umat Islam, sehingga mereka musuh-musuh Islam gerung, gentar, takut, kagum, bahkan menjadi aspek dakwah, maka semuanya itu perbelanjaan pada jalan Allah. Dan Allah akan ganti. Allah akan sempurnakan pahala. Dan tak dikurangkan sedikit pun apa yang telah kita belanjakan. Sebab itu jangan takut belanja untuk menegakkan agama Allah dan untuk kita menjadi duta-duta agama Allah dengan segala keadaan dan cara hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.